Saya ada kisah lah. Dulu saya belajar, saya ada kawan, masa saya belajar saya ada kawan rapat kan. Dua-dua kawan rapat ni always cerita kat saya yang cerita yang dream big sebenarnya. Lepas tu dua-dua orang ni meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. So Dua-dua kan. Serentak. Welcome. Korang yang ada masalah, konsisten, semangat, jangan berlawan. Lepas tu susah nak fokus. Ini belum aku Dari masyarakat dari Okay guys, bertemu lagi kita dalam podcast yang episod yang saya rasa dah banyak dah. Kalau bab-bab untuk nyak ni memang betul-betul nyak. So bersama kita Amirul, pengkaji data, dan Tuan CEO Hasanuddin. Dia mengamalkan Peaky Blinders sekarang ni. Okay guys, so saya lebih kepada hari ni nak cerita pasal banyak perkara. Tadi saya seronok tuan dengan apa yang tuan cakap tadi tu tentang dalam kereta tadi apa ke? Ha? Tak sensitif ke tak? Yang mana? Tadi lah yang kan kita ada cerita pasal sekarang punya wanita. Oh, tak, sekarang ni semua benda boleh dilakukan sendiri. And contohnya kalau dulu mungkin setiap orang tu kalau dia nak check dia punya kesihatan dia perlu pergi ke klinik. Okay. Sekarang ni dah banyak awareness pasal macam mana nak guna kalau nak buat ujian tertentu sendiri. Nak check dia punya diri sendiri, tahap kesihatan dia. Kalau dulu contohnya kalau nak buat HIV test mungkin nak kena pergi hospital. Sekarang ni kita boleh dapat, mungkin dia punya result berbanding kalau pergi hospital tu lebih jitu dekat hospital. Cumanya orang tu at least boleh ada data. Dia check, oh mungkin dia ada HIV, dia pun pergi buat susulan kat hospital. So sekarang ni memang ilmu sangat canggih lah. Dan disebabkan ilmu yang canggih ni sangat, and information banyak datang everywhere, menyebabkan orang jadi makin pening. Oh, impak dia makin pening. Makin pening sebab Apa yang mengatakan tuan rasa orang makin pening tu? okay, disebabkan sekarang ni kita ada dengar dialog-dialog yang berbunyi seperti, dah kalau orang ni cakap macam ni, pakar ni cakap macam ni, siapa yang kita nak ikut? Tu one of the thing lah. Too much information tuan. So macam mana kita nak Bantu. digest benda ni? Macam nak membawa diri kita dalam keadaan too much information? Cara nak bawa diri macam mana? Saya rasa inilah pentingnya mentorship kan. Okay. Kalau Berbalik kepada dulu-dulu punya kaedah lah. Kalau dulu, maksudnya macam ni, kalau dulu, betul tak, saya setuju. Balik kepada dulu punya kaedah. Sebab dulu kita pernah di satu fasa yang semua orang kena ikut cikgu yang sama. Contohnya macam sistem education masa saya dulu. Semua orang tu kena pergi sekolah and semua orang dapat guru yang sama. Kalau kita tengok balik sikit sama-sama agama one dulu kan, dia nak cari guru tu kat Mekah apa semua, dia sendiri dia tahu ilmu apa dia nak, dia cari cikgu yang dia nak. So sama macam sekarang disebabkan banyak information, setiap orang tu sangat subjektif apa yang dia nak, apa masalah yang dilalui, and daripada masalah apa yang dilalui apa yang boleh solve, dan daripada solve tu apa ilmu yang boleh dikembangkan untuk inspire orang lain juga. Sangat penting untuk orang tu dia cari mentor yang betul lah. Daripada information, sebab dia macam ni, setiap ilmu yang setiap information kita dapat itu akan cetuskan pertanyaan. Contohnya ada benda yang boleh difahami secara direct, ada benda yang tidak boleh difahami secara direct. So yang tak difahami secara direct tu dia akan cetuskan pertanyaan, dan ramai juga yang dia self diagnose, maksudnya dia kadang-kadang dia buat conclusion sendiri yang menyebabkan dia jadi pening. So di waktu dia rasa kenapa macam ni, kenapa macam tu, di waktu Contoh macam isu tentang introvert, extrovert, betul alpha, apa benda, sigma ni lah. Sebab saya sangat setuju dengan statement yang tuan bagi tahu yang self esteem dengan introvert ni benda dua yang berbeza. Sebab saya ada kawan ni macam tu tuan. For example macam ni, dia memang tak banyak bercakap, tapi kalau kena buat group project, dia seorang diri kan, dia jenis introvert seorang diri. Dia boleh pergi approach orang, siapa ke group yang tak okey, yang tak cukup lagi, saya nak join boleh. So maksudnya dia tak ada masalah self esteem untuk kalau ada satu benda dia nak kena buat. Cuma kalau tiba-tiba orang duduk sebelah dia, dia tak ada apa nak borak, dia senyap je. Tu jenis introvert sebenarnya. Macam Tuan Hassan sendiri, apa yang tuan nak dalam hidup? Bahaya soalan tuan. Tak, bukan. Saya nak tahu tuan, sebenarnya apa yang tengah bermain di minda tuan? Sebab tuan nampak terperosok kat ujung tu. Apa yang bermain di minda tuan sebenarnya? So saya
banyaklah pengalaman yang saya lalui dan kebanyakannya 80% adalah perkara yang susah. So maksudnya 20% Susah macam mana maksudnya? susah daripada Betapa susah hidup tuan ni? susah tuan, sama je macam orang lain yang dia kata dia susah. Contoh boleh tuan cerita sikit tak? Apa benda yang tuan lalui? Sepanjang saya hidup, bapak saya tak pernah ada kereta. Kalau ada pun kita pinjam. Tak ada kereta Tak ada. Tak ada kereta. Dan ada sekali tu ada kereta, sampai saya tahap malu lah. Pasal dia nak pijak minyak tu nampak tar. Allah, nampak tar. berlubang. Pintu dia ada lubang. Jadi saya pernah malu lah kan. Apa jadi tuan? Macam ayah tuan ni dia macam mana konsep dia sebenarnya? Dia berbeza lah dengan orang. Bapak saya ni jenis zuhud lah saya rasa. Dia apa adanya semua okey lah. Tapi sebenarnya dia bukannya susah sangat. Tapi apa yang saya nampak, didikkan dia untuk memberi satu impak kepada saya supaya saya dapat survive. Jadi dia tak bagi banyak sangat kesenangan. Tuan adik-adik apa orang? Saya 6 orang adik-adik. Tuan yang ke? Saya yang ketiga lah. Kalau ikut tu saya yang ketiga lah. So rasalah susah tu. Contohnya macam nak beli kasut bola kan, nak main bola wakil sekolah je tuan. Macam lain lah. Saya wakil sekolah. Jadi kasut yang dia bagi mula-mula boot kain dulu. So bila kita tengok kita ada improvement, bila tengok boot kita start rosak, dia tanya nak tukar kasut, baru dia bagi yang kulit punya. Tapi belum Nike lah. Macam tuan sekolah lu okey lah ke nakal ataupun memang belajar betul ke macam mana? Oh saya tak. Saya jenis pandai, cuma saya tak suka belajar. Saya pandai tuan, tapi saya tak suka belajar sebab saya rasa tak sama macam orang lain lah bangun. Nak jadi bomber, nak jadi tukang masak, nak jadi polis. Saya berbeza dan saya tak tahu nak jadi apa. Until umur saya 17 tahun. Baru saya sebenarnya tahu saya ni cenderung ke arah apa. Sebab ni masalah. Cenderung apa masa umur 17? Nombor satu, saya tahu yang saya pandai bercakap di hadapan ramai orang masa umur 17 tahun. Baru saya tahu. Macam mana boleh tahu? Bila saya kena buat presentation kat sekolah. Saya tak ada rasa gugup, saya rasa biasa. Saya tengok orang lain siap berpeluh, tangan keluar air. Presentation ala kan macam ada, kalau kita sekolah ada lebih kuat. Saya dulu ambil bahagian vocational kan. Okay. So vocational ni dia bahagian elektronik lah. So especially bahagian TV ni dulu kita tak ada plasma, kita panggil senapang elektron. Dia ada perkara dia terjojol keluar tu. So benda-benda tu kita kena present. Contohnya apa kerosakan berlaku, RGB, belajar situ lah tuan. Maksud color TV apa semua lah. So kena present benda-benda teknikal macam tu lah. So saya dapat tahu yang saya tak ada masalah untuk so tuan bercakap. dapat tahu tuan boleh cakap depan ramai orang. Betul. Lepas tu macam mana tuan tahu tuan nak jadi apa? Bila saya tengok saya boleh bercakap depan ramai orang, apa yang saya buat adalah, saya ni jenis orang yang tak boleh terima arahan lah. Saya tak boleh. Maksudnya saya nak kena tunggu arahan apa semua tak boleh. So saya kena ada inisiatif saya sendiri lah. Tu satu lah. Satu lagi, saya suka bawa. Sebab saya pergi mana-mana, saya ada kumpulan saya. Saya ada group, saya ada team yang mana boleh dengar cakap saya. Sebab saya jenis orang bukan detektor punya style. Saya jenis komunis punya style. Okay, contoh kat asrama jual rokok, sama-sama makan untung. Buat bisnes, okay, ni ajar budak orang susah, kau tak ada pendapatan, kau start jual rokok kat asrama. Contoh macam tu lah. Ni daripada sudut dark side lah. Sebab kami orang susah, macam ni kami nak survive. Bapak pun bagi RM20, RM30, duduk asrama 3 minggu, 2 minggu. So kami nak survive cara apa? Jual coki-coki tu nak kena compete dengan pembantu sekolah. Rumah dia duduk dalam, dia pun jual coki-coki juga. So ada kompetitor macam tu lah. So saya nampak saya boleh create satu ekosistem that time, yang mana ekosistem ni kena cari a few alpha untuk buat benda ni lah. Sebab maksudnya banyak benda ni tuan figure out sendirilah. Dia apabila kita susah, orang yang tak fikir ni yang saya rasa pelik. Contoh kita dah susah, kita tak boleh fikir, kan kelakar. Kita dah susah kita. Maksudnya time susah tu kita paling kreatif lah sebenarnya kan. Betul. Itu adalah keadaan hidup satu sudut yang mana kita paling kreatif dan paling banyak bermain kat minda kita. Cuma kita tinggal pilih. Betul. Macam kalau tuan ingat, kita pernah pergi ke Indonesia dulu. Kan? Selalu orang naik flight, kita naik ferry tuan. Saya dengan Hasan naik ferry daripada Melaka sampai ke Bengkalis. Lepas tu macam-macam naik 4-wheel drive apa semua. Hasan sampai termandi air basuh pinggan. Bangun pagi pedih badan kan. Okay, sebab malam tu dia jamu kita dengan ayam masak merah. Jadi bila toilet apa semua dia orang tak ada lampu. Tuan tahu tak, dekat dalam Indonesia ni dia masih ada kawasan yang dia sistem air dia memang pakai pump. Tuan tahu tak? Tak tahu kan? Tak, dia memang tak ada air. Saya rasa tak ada sumber air pipe tu, tak ada. Dia orang memang pump bawah tanah. Tak boleh nak buat macam mana nak buat. Tak habis tuan. Berapa
berapa keturunan pun tak habis projek tu. So nak tak nak kena survive. So ingat tak masa kita pernah pergi masjid dekat Indonesia, jadi punya nak survive tuan, kan kita bawa slipper apa semua, kasut. Jadi supaya tak hilang, ada orang jual plastik hitam untuk kita masukkan kasut supaya kita boleh bawa masuk dalam dan tak hilang. So creativity tu dia datang Sampai level tu tuan. maksudnya orang yang tak nak meminta ni, dia fikir apa perkara boleh solve masalah orang lain. Contoh pergi masjid orang ramai, tak nak kasut hilang, tak nak terlupa letak mana. Okey, boleh cara dia letak dalam plastik. Plastik nak dapat mana? Saya jual. Saya teringat kisah yang tuan cerita dekat India tu tuan. Yang kenapa dia orang, sebab saya ada tengok satu video dekat saya punya TikTok FYP saya. Yang seorang India ni dia buat chai, dia punya chai tu. Oh, tertarik tu. Yang okok apa semua kan. Sambil berpusing-pusing tu. Macam dekat bartender punya style. Pasal ada orang komen, sampai apa ni, macam tak ada function ni buat. Siapa tu saya teringat. Mungkin dia tak ada data tu. Since itu Rahul cerita kan. Pasal yang dia orang terlalu kompetitif, dia orang tak ada peluang untuk jadi normal tuan. Tak ada. Dia kena be kreatif every sudut, every angle kita tengok roti canai terbang tu nampak macam wow kan. Dia orang roti canai terbang tu standard tuan. Dah sampai level tu. So dia kena buat kena do whatever it takes untuk be kreatif. So dia orang beli sebab benda tu. Betul. Sampai level tu. Sebenarnya itu sebab tu istilah ada pressure make diamond kan, tak silap. Diamond tercipta daripada tekanan yang terlalu tinggi kan. Cuma dia bukan desperate tau, tapi tekanan tu bukan desperation. Tekanan membuat kita cari jalan keluar. Betul. Cuma hari ni zaman moden ni ability untuk handle pressure tu dah tak ada. So sepatutnya pressure tu membuatkan kita kreatif untuk solve masalah, tapi sekarang ni pressure sama dengan escape. Saya setuju tuan. Escape ni datang lah benda-benda yang menjanangkan hidup ni. Saya ada baca buku leadership kan. Dia ada cerita yang sebenarnya mungkin apa yang tak berapa elok untuk parenting yang dipraktiskan sekarang adalah parents tu dia bagi jawapan. Maksud dia bagi jawapan. Dia bukan bagi dia bukan boost dia punya anak tu untuk anak tu yakin kalau dia nak buat satu pilihan. Dia kau kena buat ni. So kalau anak tu buat benda lain yang dia suka, lepas tu dia macam mungkin ada mistake. Tu aku dah cakap tadi. Dia game betul. Tu. So kita benda ni menyebabkan anak tu sendiri jadi low self esteem. Nak jumpa tak boleh. Tapi dia ada benda lain dalam diri dia yang dia nak buat. Kadang-kadang bila budak tu dia cakap okey kau kena buat ni, anak pula tanya kenapa kena buat ni ya? Bu kenapa kena buat ni? Kau dengar cakap aku kalau kau hidup kau nak senang. Itu dia potong terus. Kau buat je lah. Macam tu kan. Macam tu lah. Jadi budak dah macam tuan cakap dia low self esteem. Sebenarnya parenting punca tak yang parent tu pula dia punca daripada bapak dia kan. Sebab dia tu sendiri, contoh dia di parent. Mungkin cycle apabila dia duduk dalam keadaan susah, dia tak nak anak dia susah. Ada type of parent yang macam ni. Kalau ada orang yang macam tu macam mana? Saya tak, kalau saya rasa saya susah, dia kena belajar kesusahan walaupun kita tak susah. Sebab the reason kita buat itu sebab kita nak create strong man. Okey, macam saya tertarik macam tuan cakap, bapak tuan tak ada harta apa tinggal kan? Tak ada, dia ada bukan tak ada, tapi habis semua let go. Dia kata harta yang aku tinggalkan untuk korang adalah ilmu semata. Sebab ilmu ni boleh harta yang paling bernilai. Sebab daripada ilmu ni korang boleh generate income, korang boleh dapatkan kerja yang lebih bagus. Ilmu ni most important lah. So that's why sekolah bagi saya ilmu berbeza. My father bagi saya knowledge yang sangat berbeza. Ni semua tentang life. So kita nak handle dengan manusia, jumpa orang ni apa yang kita kena buat. Benda-benda macam tu ni memang should be datang daripada parents lah. Dia tak boleh datang daripada sekolah. Terutamanya bapa. Betul. Dia kena fully function untuk ajar kita lah. Sebab dia tak nak kita terkapung. Budak-budak kan senang terkapung. Macam tuan macam ayah tuan nak konsepnya mana tuan? Dia, bagi saya dia encourage lah. Encourage sebab one of the things saya belajar dulu dekat Sarawak tuan. Tak adalah overseas tapi over the sea tuan. Maksudnya kalau kau dengar Sarawak tu macam kenapa Sarawak jauhnya? Kenapa tak dekat dengan rumah? So saya ada stigma, even kawan saya sendiri, kenapa Sarawak? Maksudnya benda tu jauh. So parents saya memang bila saya dapat UPU tu bagi tahu mana? Dapat Sarawak cakap. Tak apa pergi lah. Maksudnya maksud encouragement tu untuk nanti kalau pergi Sarawak kan
tak tahu benda ni, nak balik susah apa semua. Benda-benda tu tak ada. Tapi lagu-lagu tu sering dimainkan tuan. Maksudnya carilah tempat belajar dekat rumah, senang nak balik, nanti hujung minggu boleh ni apa semua. Kalau ada kematian senang sampai, benda gini lah. Bagi saya tuan, okey. Dah mati-mati lah. Bukan kita nak cakap apa. Betul tak? Betul, saya setuju. Sebab ni macam ni tuan. Dulu masa zaman-zaman Jepun dulu kan, mungkin zaman-zaman ayah dia tu zaman survival. So nak tak nak, keras macam mana pun dia terpaksa kena kerja ikut je. Betul. So golongan ni dia ajar anak dia untuk cari comfort. So, that's why ayah kita dia pergi ke kerja-kerja yang ada macam gaji tetap sebagainya. And then template tu ayah-ayah tu gunakan. Sedangkan kita di dah zaman lain, zaman sosial punya. Betul. Social media punya. Bukan zaman tu lagi. And then bila fasa survive, fasa comfort, and parents still tak adapt dengan social media, dengan generation sekarang, and dia still gunakan skill benda yang sama. That's why yang yang anak-anak dia yang tak boleh melalui, ada je yang macam dia boleh lalui track dia. Macam bapak dia doktor, anak dia rasa nak jadi doktor. Tapi dalam ramai-ramai tu, walaupun mak dia doktor, anak-anak dia tak nak jadi ahli muzik. Dia memang ada ramai-ramai mesti ada macam tu. Tapi yang tu penerimaan tu agak sukar kan. Ada certain parents dia open. Betul. Open tu maksudnya dia willing bagi peluang untuk orang lain jadi diri dia. Tapi majority ni tak macam tu lah. Sebab kadang-kadang sebab budak tu tak pernah mengalami lagi satu benda tu future, berusaha future kan. So tak ada lagi benda-benda yang evidence sokongan. Contohnya parents dulu adalah yang kerja yang white collar punya. So bila dia nak pergi ke arts kan, parents dia pun tak pernah ada pengalaman tu. So nak tak nak parents tu kena macam boost dia punya confidence. Tak apalah, try dulu. Kalau tak okey, macam tu selalu cerita kan, try dulu. Kalau tak okey, patah balik kan. Boleh tukar. Kalau tak buat buat menyesal, tak buat pun menyesal. So tapi konsep tu jarang diamalkan parents sekarang. Sebab kalau orang faham, contohnya ni daripada sudut agama lah. Revolusi berubah setiap 40 tahun tuan. So kalau orang faham, dia boleh contohlah, dia dengan anak dia dalam revolution 40 tahun lah. So the next 40 years, apa yang akan jadi? The next 40 years, apa akan jadi? Dia takkan benda yang sama. Contoh macam Tuan Amirul cakap tadi kan. So mungkin 40 tahun lepas, stigma kerja comfort ni macam government dan sebagainya, dia selesa. Okay, macam saya punya great-great-grandfather kerja government tau dengan British. Dia pencen tahun 37. My grandfather kerja dengan British sampai tahun 52 sebab umur tak panjang. My father pun kerja dengan government Malaysia. So pencen awal lah, dia ambil pencen lebih kurang umur 40. So dia yang cakap dengan saya, aku semua keturunan dah kerja government, cuba kau cari benda lain lah. Kau try others. Banyak lagi choice kat luar sana yang kau boleh jadi lah. Tapi angle ni yang waktu ayah dia dah tua tau. Ayah saya 75, 74. 75 boleh ada that kind of mindset. Tak ramai sebenarnya, very minority. Sepatutnya kalau 75 lagi kuat dia punya, okay, buatlah benda yang aku dah biasa buat 7 keturunan ni. Sentimen tu kan, maksudnya memang nak buat benda yang aku dah buat dulu. And aku buat dulu berjaya. Dan saya rasa sebab the reason dia bagi anak-anak ni choice adalah dia faham tentang revolution. Revolusi manusia ni akan berubah every 40 years. Kalau dia faham tentang, orang ni faham tentang revolusi yang berubah, trend yang berubah ni, mungkin banyak pilihan. Sebenarnya banyak je pilihan. Dulu mungkin tak ada pilihan, pasal kerja tu je yang paling elok. Itu pun 150 gaji. Start tahun 70-an mungkin RM100 kan gaji. Tak ada, zaman pun tak berapa berkembang lagi. Jadi kita baru nak membangun, baru lepas merdeka, baru lepas perang. So nak recover tu mungkin ambil masa 40 tahun. Somehow saya ada pendapat lah nak tanya korang. Saya rasa lah boleh jadi apa saya rasa ni salah. Sebab apa-apa ni kita kena buat research based on data, baru kita boleh buat conclusion. Betul? Kalau dari segi disiplin ilmu lah. Tapi disebabkan saya ni banyak bergelumang dengan manusia, maksudnya buat live, buat video daripada komen, daripada message, daripada DM. So saya rasa sekarang ni kita dalam era manusia tu sendiri, dia tak tahu cara menguruskan diri dia. Apa pendapat tuan? Saya setuju tuan. Macam saya cakap tadi, saya memang sangat percaya dengan yang tuan cakap. So, contoh kadang ada budak tu dia ada masalah dengan pembelajaran.
katakanlah ada orang tu dia ada masalah dengan kerjaya, ada orang masalah dengan dia buat bisnes tapi ada problem. Tapi bila kita digging, kebanyakannya problem datang daripada dia punya diri dia, cara dia menguruskan diri dia. Bukan apa yang dia buat tu. Bukan aktiviti tu sendiri. Bukan aktiviti tu. Tetapi insan yang melaksanakan aktiviti tu, apa tuan rasa macam mana? Saya setuju tuan. Saya setuju sebab macam tuan boleh cerita, tuan ada kawan doktor apa semua, conversation dengan dia apa? Bagi saya tiny apa cakap? Tiny apa nama? Tiny activity tu matters tuan. So benda yang kecil dia akan membuah kepada benda yang lebih besar. So masa tuan cakap kan, so dulu masa saya belajar dulu, saya ramai member yang very disiplin dengan belajar tuan. So bila dia go for masuk dalam industri kan, dia punya financial pun okey. Maksudnya dia invest dalam dekat mutual fund. Lepas tu dia ada dia plan dia punya financial security. Maksudnya dia punya step daripada awal tu dia boleh lalu jalan tu. Contohnya macam cikgu bagi kerja sekolah dia buat presentation dia excel, dapat straight A. Maksudnya every step matters. So tu lah bagi saya. Sebab ada juga yang dia tak apa ni, dia bukan style tu. Sebab kalau kita tengok sekarang kan, tak kisah macam saya ambil laluan education lah kan. Ramai orang masuk ke education kan, bila dia keluar belajar dia terus dapat gaji, dia membabi buta kan. Membabi buta maksudnya dapat gaji ikut suka hati. Dia tak ada plan pun. Macam tak semestinya sampai satu tahap kan dia fikir orang yang bisnes je yang boleh capai financial freedom ataupun financial independence kan. Padahal orang-orang yang melalui jalan ni pun boleh je. Tapi dia kena melalui jalan yang bukanlah berliku, cara dia lah. Cara dia lah. Dia punya perkara lah. Kadang-kadang maksudnya kalau orang tu nak education, jalan education dia kena semua lalui. Tiny step matters. Masa dia tak boleh, maksudnya setakat nak ambil degree je, dia tak ada benda macam dalam exam kena tak dia orang tahu tak ni? Saya tak pasti tuan. Sebab saya rasa ramai je, even kalau kita sebut pasal financial literacy dia tak tahu. Financial security macam mana boleh tak tahu? Saya rasa dikaburi dengan dua perkara. Ni manusia mempunyai dua sifat tau. Satu kehendak, satu keperluan. So yang mana satu yang orang kata menyelubungi manusia zaman now ni adalah era now ni adalah kehendak. Sebab doktrinkan dengan social media. Tengok orang pakai bermewah-mewah sana sini, bag, kasut. Lebih kepada status lah. Perjuangan hidup banyak status So that's why bila dia orang tak nampak dua perkara penting, iaitu kehendak dengan keperluan. Sebenarnya sepatutnya dia kena faham tentang keperluan. Apa yang dia perlu. So kalau dia tahu apa yang dia perlu, dia boleh susunkan untuk capai apa yang dia perlu dahulu. Dan baru apa yang dia nak. Tapi maksudnya dia orang tahu tak? Saya rasa mungkin daripada sudut perkataan, orang cakap masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi tak faham lah. Tak faham betul-betul apa impak dia kalau dia tak fokus kepada financial management yang betul kan. Dari segi pengurusan emosi pula macam mana? Rasa dalam society hari ni. Saya ada dapat satu data tuan. Saya tengok kan, saya tak pasti kenapa. Kebanyakan yang geng-geng umur 18-19 sekarang dia tak suka duduk rumah tuan. Ya. Bila duduk rumah dia rasa macam mak bapak dia mengarah dia. Dia nak rasa nak bebas. Terkongkong. Rasa macam terkongkong. Saya tak pasti kenapa benda tu. And baru ni ada satu kes yang agak viral tuan. Yang student tu kena tampar tuan. Dia kena tampar. Tuan ada tengok? Ada nampak lalu dekat yang page-page famous lah, tapi tak masuk dalam apa cerita lah tu. Ke dalam tak mendalam. Sebab saya tengok contoh penampar orang tak ada mendalam. Saya tak pasti secara dalam lah. Tapi yang saya tahu datanya, yang si kawan dia ni ada post suatu benda yang memalukan lah, macam wajah tengah tidur. Saya tak pasti apa-apa. Okay. Wajah yang kawan sendiri tak approve. Lepas tu yang ni marah tampar. Macam tu lah. Okay. Pengurusan emosi. Lagi satu yang tu, yang apa? Kita tak boleh simply post orang lain punya ni, semua orang tahu tak? Saya rasa tak semua orang tahu benda tu. Yang bila kita ambil gambar orang, perlu kena nak letak kat story kita, dia minta permission, boleh lah aku nak letak kat gambar ni. Saya rasa tak ramai ke orang tahu.
So capture the moment ni dia macam mulut kan. Kan mulut kan suka-suka nak cakap. So sama kan capture the moment lepas tu suka-suka nak post. Sebab dia benda ni dia rasa macam normal. Mana boleh. Technically kita kena dapat approval lah daripada someone. Even though kalau orang tu influencer ke apa, kita tak boleh suka-suka ambil gambar curi. Sebab banyak case kan. Yang content tu sebenarnya bukan situasi tu, tapi dimanipulate menjadikan situasi yang beza. So sebenarnya tak okey lah. Sebab mulut sekarang berjalan, tangan berjalan dengan mulut lagi lagu cuci tangan tuan. Tuan tengok kalau tengok emosi macam tuan cakap tadi, tak boleh kontrol emosi. Pergi kat satu isu kat mana-mana page, tengok kat dalam komen. Berapa banyak orang yang tak boleh handle emosi sampai 3 lapis dia komen dekat situ. Kan? Tak boleh handle dia emosi. Terkadang tengok yang komen tu dia take things betul-betul serius. Betul-betul serius. So kenapa dia tak boleh macam baca, oh, aku tak payah komen, tak perlu komen pun. Walaupun kita ada jawapan, kita ada pandangan yang berbeza, sebenarnya dia tak boleh letak pandangan tu kat situ. Ada kebarangkalian tak orang-orang yang suka komen ni dekat alam reality dia tak banyak cakap? Boleh jadi. Kan, boleh jadi. Sebab kalau kita tengok kan, dari based satu on saya punya tu, tempat dia. dia ni bukan gini orangnya. Tapi dia ada kadang tengok media sosial pelik kan. Kadang ada orang tengok cara dia komen. Saya pernah ada pengalaman komen bila jumpa lain pula. Tak cakap. Diam Ada orang tak boleh sentuh dia. Tak kisahlah. Kadang-kadang dia friend je dengan makcik-makcik dia ke atau jiran sebelah rumah, tapi dia ngata orang tu dekat social media. Tak ke dia rasa bangang tu. Kan baik dia cakap depan-depan dia. Tapi ada jenis orang macam ni, dia suka nak orang terasa. Balas membalas. Peli-peli macam ni. Dia gunakan social media ni tempat yang salah. Bagi saya orang yang emosi ni dia ada trauma. Saya ingat itu pernah bagi tahu yang cerita pasal transfer emotion. Dia sebenarnya dia ada bila benda tu trauma jadi, tu. Satu benda berlaku, dia recall back benda yang pernah berlaku kat dia, so that dia pun komen kat situ. Usually benda tu personal sebab diri dia je sebenarnya. Most of the time sebab dia trigger the traumas. Sebab setiap orang kan dia punya trauma kan subjektif and Tuan okey. Tuan Acar ada trauma? Saya tak ada. Saya tak ada. Saya emosi apa semua tak ada. Saya tak ada. Sedih ke apa saya boleh kontrol. Sebab saya dah cuba pada tahap tertinggi, saya boleh handle lah. Sebab nombor satu key saya percaya qada dan qadar. Allah nak tentukan. Kenapa pening-pening kepala? Agama Tak bukan. Dia, bila kita bukan beriman kepada perkara tu, apa yang datang kat diri kita adalah Allah dah tentukan. Apa kita nak lawan lagi? Tapi betul agama punya penyelesaian lah. Macam yang tulis tadi kan, dia tak boleh kontrol. Saya rasa ni jenis yang tulis social media ni, dulu tak ada social media, dia kalau marah tulis diary tuan. Saya marah betul dengan simpulan. 300 ke surat sekali. Tapi memang ada satu method tau. Contoh ada siapa yang nak marah kan. Saya pernah Tuan Haji tu pernah share kat kita. Betul. Kau kalau rasa betul lalu marah sangat, kau tahan dulu. Lepas tu nanti kau bangun tahajud, kau tulis balik apa yang kau nak cakap tau. Betul. Lepas tu kau baca balik esok pagi. Betul. Tapi sebenarnya bukan mudah tu. Bukan. Boleh sempat malam tu dah teruk dah tu. Biasa orang katakan jangan sampai aku hilang sabar. Macam marah ni ada limit. Tapi tak boleh. Sabar ni ada limit kan. Sebenarnya tak ada. Dia last kali dia kena reda. Aminul ada trauma? Bagi saya setiap orang tu dia ada. Bagi saya trauma ni dia bila satu emotion kita spike. Contohnya kalau kita tengok, maksudnya trauma ni tak semestinya on the bad thing. Dia ada satu term dia nama emotional intelligence and relates dengan trauma ni lah. Emotional intelligence. Maksudnya kalau satu benda berlaku, dia punya emotion ni spike, sama ada tinggi atau rendah. Sebab tu kalau and emotional intelligence ni membuatkan daya ingatan orang tu kuat. For example, dia pernah berjaya, dia dapat hadiah. So dia, bila satu kejayaan berlaku, dia triggers benda tu. Dia triggers benda yang apa nama, emotion tu macam bawa memori. Tapi tu yang positif way. Ini positif way lah. Tapi maksudnya kalau macam tuan cerita yang macam nak tak nak apa ni, one of the thing yang membuat aku usaha everyday is sebab aku dulu pernah miskin. Itu trauma. Tapi terbalik kan trauma. Maksud kita tak nak jadi berlaku. Yes, betul. Macam saya contoh, macam saya waktu kecil tu, bapak saya ni rajin lah bawa pergi main bola. Cuma dia ada satu tabiat, iaitu dia tak boleh terima tewas tuan. Bapak saya tewas ke, tak perform ke, apa-apa tak boleh terima. Jadi saya yang teruk. Saya sampai kena tahap kena turun tepi jalan, tak bertegur 3 hari, tak nak bercakap. Bapak saya. Cuma saya fikir, saya rasa blessed, saya rasa bersyukurlah sebab bapak saya macam tu. Sebenarnya dia train saya bahawa dalam hidup ni tak boleh tewas tuan.
Betul. So kalau nak tewas je, Cik tak jalan boleh, lain. saya teringat. Dia di trauma, tak boleh. Whatever it takes, aku always kena jadi champion. Macam tu. Betul. Itu kesan dia. Macam tuan pusing jauh tadi. Saya tanya tuan, apa top trauma? Saya Sampai emotion legend apa sebagainya. Trauma tuan. on Oh ni percintaan Percintaan trauma. Ha? tak saya masa Dia saya, tak nak. saya rasa tak ada sangat benda-benda macam tu. Macam dari segi percintaan tuan pernah lalui lah. Adalah bad things. Saya rasa semua orang melalui perkara tu kan. Tapi masa Tak, asal dia bercinta. Tuan maksudnya setiap orang tu dia ada Saya ada perkara bercinta tak banyak kali. Saya tak maksudnya kecewa dia lah. kecewa tu tak sebab saya bercinta tak banyak kali. Jadi kecewa tu tak banyak. Saya bercinta mungkin seumur hidup termasuk yang dah sedia ada ni mungkin baru 4 kali je. Tapi saya tak ada banyak steady girlfriend, tak ada. Saya jenis tukar-tukar sebab tak ada komitmen kan. Kita bujang. Kadang-kadang ada yang bukan saya lah. Kadang-kadang yang komen ni kan. Tengok tuan lah. Asal ni bukan handsome pun. Tapi girlfriend ramai dulu. Dia bukan girlfriend tuan. Teman tapi mesra. Kenalan. Contohnya ada betul, tapi certain wanita ni dia tak sesuai. Untuk orang kadang-kadang dia ingat untuk ada macam kenal-kenal dengan perempuan ni dia kena handsome. Tak. Tapi sebenarnya tak kan. Tak, saya memang wajah ni letak tepi kot. Pada saya dia perempuan lucu-lucu ni, lah. betul. Saya jenis orang kelakar. Kadang-kadang bercakap dengan diri sini pun boleh gelak. Saya cakap dengan diri sini, cakap bahasa hati ni, cakap bahasa Tuhan orang kata kan, saya boleh gelak. Saya boleh gelak. Saya jenis orang yang kelakar dan saya tak take things seriously lah. Contoh orang tu tengah marah pun saya tengok lama dia marah aku ni. So saya rasa ada part kelakar, saya rasa lucu. Okay. Tak, berbalik kepada Amirul ni tadi. Kalau yang trauma percintaan tu tak ada lah. Maksudnya tak ada yang macam we extreme lah. Maksudnya benda-benda yang standard Mild lah biasa. Tapi saya rasa yang bukannya trauma saya ada kisah lah. Dulu saya belajar, saya ada kawan, masa saya belajar saya ada kawan rapat kan. Masa matrix dengan masa universiti. So dua-dua kawan rapat ni always cerita kat saya yang cerita yang dream big sebenarnya. Maksudnya aku nak ambil master. Aku macam seorang tu nak ada businessman yang G2 punya, nak kaya teruk lah, senang cerita macam mana, memang suka benda-benda kaya. And seorang lagi yang memang nak go ambil doktorate sama-sama. Nak jadi doktor, ada tu falsafah. Lepas tu dua-dua orang ni meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. So Dua-dua kan. Segentak? Tak adalah, bukan serentak. Apa kisah kan? Maksudnya tak sampai umur ke tuan sekarang lah. Tak mengijak ke. Tak. Maksud dia Berbeza kes lah. Sibuk dah tahu. Pasal seorang tu kawan matrik, seorang lagi kawan universiti. So bagi saya, all the things saya buat hari ni kan, dia ada perjuangan tu. Maksudnya rasa tak, kawan dua tak ada, at least aku ada wakil macam tu lah. Betul-betul best friend. Apa level best friend tu? Best friend yang macam, sebab masa saya belajar dulu tuan, saya jenis yang bukan jenis yang masyarakat sangat. Maksudnya tak majmuk. belajar kalau kelas classmate pun jadi housemate apa semua, saya kena tu. So kawan saya ni dijadikan cerita, dia senior saya. Sebab masa tahun sebelum saya masuk, dia accident. So bila dia accident tu, dia tak boleh sambung SEM tu, kena repeat Yes. So dia pun bila masuk saya depan, dia senior. So dia tak ada kawan lah yang tu. So saya kawan dengan dia. So kita ada buat projek sama apa semua kan. Dia jenis suka main game, saya jenis bukan suka main game. Nama dia apa? Nama dia dirahsiakan lah, kita rahsiakan. Okay. Orang asal? Dia Sarawak, dia orang Melanau. Oh, okay, Sarawak. Okay, betul. So kita buat, sebab dia tak ada, dia jenis karakter yang bold punya. Orang tak ramai suka. Okay. Jenis yang kalau aku cakap ni jenis yang tegak, yang keras punya. So tak ramai. Saya jenis yang okay je, sejenis yang style air punya macam, kalau dia nak buat okay tak apa, jom kita buat sama macam tu. So kita buat projek sama, saya buat integrated design project sama, dapat A sama apa semua. Bila buat projek tu dua orang dalam bilik. Saya macam berbalik dari tadi, saya tak suka macam kawan semua sama dengan saya punya classmate. So saya duduk rumah asing. So dia ni suka main game. So selalu lepak saya punya bilik. So saya baring, dia selalu main game. Saya bukan jenis main game daripada dulu lagi. Saya macam baring, kau main, nak main, cakap saya punya bilik tu internet kuat. So sampai tu masa buat final year project, dia tak ada. Sebab dia dah meninggal. Memang tu. So tu one of the things. Sebab kita plan nak ambil supervisor sama, nak excel sama apa semua kan. Tiba-tiba berapa lama perkenalan tu? Dalam
Maksudnya masa degree lah, masa degree. 3 tahun lah. 3-4 tahun lah. Macam tu. 3 tahun lebih lah. Tapi memang ada orang kadang kita kenal dia tak lama tapi rasa rapat tu sebati kan. Betul. Itu buat rasa terasa tu. So boleh tahu tu apa punca dia meninggal? Dia punya apa nama, peristiwa tragis juga sebab dia dia orang Bintulu. Okay. So dia balik Bintulu, dia pun gangster tu kan. Bintulu ke Kuching, dia nak kereta bawa drive seorang diri tuan. Berapa jauh tu? Saya rasa jauh agak lah. Maksudnya kalau untuk seorang tu dekat Sarawak, daripada Bintulu kat Kuching tu, kira kalau naik seorang diri memang kira gangster lah. Oh takut lah. Jenis keras lah kan. So dia okey je. So dia datang, masa saya ingat masa tu tahun New Year kan. Dia pulang esok, sebab esok ataupun lusa tu ada final year exam. Saya ingat English kan. Lepas tu dia tak pergi exam tu. Dia duduk rumah lain tak? Dia duduk rumah lain, dia tak duduk rumah sama dengan saya. Rumah dia tu 2 orang je. Dia dengan kawan dia seorang lagi orang Kuching. Orang Kuching tu balik. Dia pulang tu dia tengok laptop si member tu duduk kat luar lagi. Lepas tu dia ketuk-ketuk pintu senyap. Lepas tu panggil semua orang, buka pintu tengok dah kembang tuan. Siapa? Si Kawan baik kau tu ni? si Kembang? arwah. Maksudnya dia dah meninggal 3 hari lah. Dalam rumah? Dalam rumah. So dia punya parents tu tak autopsi apa semua lah. Maksud kita tak tahu punca apa. Tapi dikatakan sebab dia dulu pernah accident kan. So maksudnya teruk kat accident tu ada kematian 2 orang tak silap saya. Teruk kat accident tu. Masuk berita tak silap saya accident tu. Teruk kat lah. So dikatakan mungkin lah disebabkan benda-benda yang lepas tu. Mungkin saya pun tak tahu lah. Tapi masa tu tuan tak ada? Saya biasanya saya selalu tanya dia, jom pergi makan masa macam kalau kat lepas maghrib makan kan. Sebab 2-3 hari tu, sebab saya jenis yang macam sekarang saya jenis kan tak tanya sangat kan. Kalau orang diam saya diam. Apa semua kan. Bila dia tak, saya rasa berat mulut nak tanya. Maksudnya dia dah makan belum? So 3 hari lepas 3 hari lepas tu dia tak, tahu-tahu dia dah tak ada lah, macam tu. So benda-benda tu yang create macam kalau tak nak buat tak? Faham tak? Okay. Dia create rasa ada perjuangan. Ada perjuangan macam tu lah. Perjuangan ni bersama-sama yang tu lah. Yang tu lah yang seorang. Lagi seorang? Yang seorang lagi saya kawan matrik. Okay. Kan? Tu pun one of the thing lah sebab saya daripada dulu kan kawan saya mostly geng-geng yang high achiever punya. Yang jenisnya macam kalau nak for flat. Saya punya circle. So dia UTHM. Saya kat Sarawak belajar kan. So saya ingat lagi masa tu dia tanya saya, aku nak pergi Terengganu minggu depan. Kan? Saya kata, okay cun lah, aku pun balik Terengganu minggu depan kan. Lepas tu tiba-tiba sebelum pulang tu tengok dia dah meninggal sesak nafas. So dia pun maksudnya dia antara macam masa belajar dulu macam nak excel bersama-sama lah, macam tu. Trauma lah, So, trauma perjuangan maksudnya. Tapi bagi good impact macam tu. Dia maksudnya trauma ni dia akan datangkan good impact dengan bad impact. Betul. How we handle lah, I think. Betul. Dia handle. Contoh kalau trauma yang buat kau orang tu jadi bad impact apa lah? Contoh Oya ada Oya ada trauma. Tak yang mic apa Trauma tu saya rasa benda yang saya rasa tu trauma kot. Sebab dulu rumah saya time saya duduk JB tu, duduk pandangan bil, tiap minggu kena rompak kan. You? Tiap minggu kalau asal keluar je balik tu mesti. Maksud ketika tak ada orang Betul. Kena rompak sampai bapak saya dah macam kalau keluar je kena panggil polis keliling baru boleh keluar. You? Lepas tu bila dah besar ni saya duduk, saya asyik teringat benda tu lah. Maksud kalau tengah duduk kat hostel apa benda? Kalau kat hostel tak lah, kalau kat rumah. Rumah. Dia tak membawa kepada kat mana-mana duduk tak Tak, kalau kat rumah saja. Sekarang ni masih rumah tu lah. Sekarang ni saya saya dah pindah semenjak jadi kejadian yang kena rompak tu dah banyak kali lah. So arwah ayah saya pindah. Berapa banyak kali tu? 10 kali ada? Banyak kan. Lebih 10? Lebih kan. Uish. Kena sebab rumah saya tu keliling dia hutan. Rumah orang lain? Rumah orang lain area situ memang hotspot lah orang ni. Tapi betul sebenarnya ini satu lagi skill Oya. Esok Oya dah jadi orang dewasa. Lelaki kena tahu ada skill ni. Sebenarnya bila kita nak cari kawasan yang kita nak duduk, menjadi tanggungjawab kita lelaki untuk buat check dulu. Security Buat check maksudnya paling simple pergi balai polis berhampiran.
check dulu apa kes kat sini dan bla bla bla. Lepas tu boleh tanya orang sekitar apa, boleh buat research sikit. Lepas tu macam mana keadaan sosial kat situ, baru buat decision sepatutnya lah. Kan? Cuma kadang-kadang mungkin ada orang kata, oh kena ada duit baru ada choice. Tapi bagi saya, kalau kita nak pilih tu, duit tak banyak pun boleh sebenarnya. Betul. At least mungkinlah kita tak mampu beli rumah kat kawasan yang elite, tapi dekat kawasan orang penempatan biasa, tapi kawasan yang elok banyak kan. Persekitaran yang elok yang selamat. Skill lah ya, selamat. Selamat. Sosialnya pun tak terlampau. Kan? Perkara dia pun tak terlampau heavy untuk kanak-kanak ke budak-budak remaja duduk kan macam tu lah. Kampung selamat tuan. Kampung kampung pun paling entertainment dulu saya, paling handal pun snooker kat ujung kampung 3 table. Berebut dengan orang dewasa nak main. Itu je lah. Cuma kampung kalau bila anasir drugs tu sampai, dia teruk lah. Ya. Tapi dia akan tengok kawasan-kawasan juga. Tak semua lah. Macam tempat saya dia tak lebih kepada drugs. So dia kampung ni ada tempat lebih dari todi todi, drugs, judi. Judi, main poker, main pair, orang nak main bangla, benda-benda tu lah. Main tongkok yang pakai dadu 3 dengar, nikam apa nombor. Dia lebih kepada gitu lah. Tapi kadang-kadang dia orang ada special event. Contohnya kahwin-kahwin, baru perkara tu ada. Kalau tak normal days as usual lah, biasa je, tak ada apa. Macam culture macam tu lah. Culture kan. Dia setiap tempat dia ada. Tinggal lagi cara handle lah. Saya tak tahu apa kaedah. Saya pemasyarakatan ni kurang sikit. Tapi saya banyak faham tentang kehidupan. Saya jarang tahu sebab saya membesar ni. Waktu saya umur saya bayangkan saya dah start ada serius punya benda dalam hidup start umur saya 13 tahun. Bila jadi atlet ni, dia punya serius tu dia lain kan. Atlet lepas tu dah start ada goal nak wakil negara. Nak achieve ni. Jadi dengan masyarakat kurang lah kan. Saya raya semua jarang balik. Sebab selalu ada centralized training kat luar. Bulan Ramadan pun training. Jarang. Acara-acara kemasyarakatan ni jarang. Tapi saya faham bagaimana. Mungkin tak tahu lah. Saya rasa talent Allah bagi tu untuk faham. Saya boleh faham banyak benda dengan cara melihat. Betul. Benda ni pun penting lah kan. Memahami keadaan situasi dengan cara melihat ni pun penting. Contoh body language antara orang selesa dengan tak selesa dengan kita pun kita boleh tahu. Kedipan mata sama dia bohong ke tak. Data-data ni penting tapi tak ramai orang pakai spek hitam. Jadi orang susah baca. Sebab body language ni kadang-kadang kita boleh faham lah. Contohnya kalau orang nak menipu kita, eye contact dia macam mana, body language. Tak, skill ni ada orang dia boleh faham sendiri lah. Ada orang dia kena belajar. Dia kena train lah. Saya nak belajar kat mana? Bagi saya sebenarnya kalau macam education. Tapi ni kot video ni. Yes, betul. One of the way lah. Guys, kalau korang rasa podcast kita orang ni ada manfaat, kalau korang pasang kita banyak cerita pasal self-development sebenarnya. Dalam kata self-development. Yang mana tak ramai lah orang bincang pasal ni. Cuma kalau entertainment tu banyak lah. Jadi kalau korang rasa, sebab saya tahu ada yang pendengar setia duduk sambil buat kerja, termenung, terfikir. Masa kita bual pasal trauma, dia orang pun terfikir, dia orang pun ada trauma. Betul. Oh betul lah macam ni lah. So this kind of conversation saya rasa bagus. Jadi korang kawan-kawan semua jangan lupa subscribe, tekan butang loceng. Lepas tu cuba korang fikir macam mana cara untuk ajak lagi ramai orang masuk kita punya channel ni. Betul. Sebab kita orang tadi nak pasang ni apa semua, effort dia banyak guys. Tu terang cakap. Kan? Tapi buat benda-benda ni panjang, lepas tu nak edit dia, lepas tu view dia tak banyak. Kan? So InsyaAllah, tapi kita akan terus buat lah. Melawan lah, terus melawan. Terus melawan. Kerana kita tak tahu, tuan bayangkan esok kita mati. Betul. Salah seorang kita mati. Ilmu tu. Benda ni masih berlega. Yang bermanfaat kan. Biasanya kalau salah seorang mati tu kan, daripada channel tu akan pop meletup. Banyak je kali jadi saya tengok. Asal orang tu mati, channel tu pergi. Jadi yang bila si mati tu tuan tunjuk saya kenapa? Tak, dia meninggalkan nama lah orang kata.
Kalau kita nampak asal orang tu mati ni, kalau buat seorang-seorang tak ada orang boleh bangun kan. Tapi kalau buat ramai-ramai, ada lagi boleh sambung Tapi legacy. bila cerita perjuangan macam, untuk makluman, macam Walter ni asalnya saya lah. Lepas tu antara yang terawal Tuan Hassan ni lah, umur 8 tahun. Lepas tu baru Amirul muncul seterusnya. Fikir teringat perjuangan ni, sayu tuan Sayu. Macam-macam orang lah kita jumpa. Macam-macam. Yang kulit bersisik ular pun ada. Macam-macam. Makan nasi kosong, lepas tu ambil gambar ayam letak kat telefon makan. Ibaratnya Membayangkan ayam kan. bayangkan ayam. Dah sampai makan sampai rasa tuan. Rasa melalui visual. Ini memang ilmu. Ini siapa dapat belajar ni, memang dia makan nasi putih tuan. Sayur semua tak payah. Dia nak lobster, gambar lobster dia letak. Tapi boleh-boleh gambar. Lepas tu dah advance dia yang boleh video gerak-gerak punya. Allahu Akbar. Ada orang dia boleh macam tu. Tapi macam-macam lah kita jumpa. Tapi saya syukur Alhamdulillah. Saya kepada kawan-kawan yang membesar lahir miskin, kita kena rasa blessed guys. Betul. Membesar dan lahir miskin ni mengajar kita banyak benda. Sebab nak tak nak kita kena, contoh ada RM3. Macam mana nak survive? Kan? Contoh roti jagung ke, Nescafe tin ke, Roti kabilis ke? nak isi minyak motor ke, mana satu? Dia betul. Yang ni ramai orang tak ada skill ni tuan. Kebanyakannya dia pilih rokok atau keset dulu. Dia nekak dia. Macam Hassan kita tahu dia akan utama rokok batang dulu kan. Betul tak? Tuan tahan lapar. Saya jenis tau. Kan? Maksudnya rokok dulu. Asap sebab status. Okay, orang nampak ada asap kan. Perut orang tak tahu cerita. Tak tahu cerita. Cuma jangan dia bunyi. Sebab kalau nak murah sikit, boleh kita Suria 16 beli pakai batang. Jadi dia manis-manis. Ada macam tu lah. Dulu ada tuan rokok batang. Sekarang pun masih ada ke? Ada tuan. Cuma tak banyak tempat. Saya rasa sekarang banyak orang sedekah je tau rokok batang. Dia tak ambil dah beli. Dulu kan beli macam dahi separuh macam tu Dahi separuh? Kalau dulu saya pernah beli bapak saya dahi separuh. Dia kan 20. So beli 10 ada. Oh. Dia bagi dahi separuh. Dia macam tu. Betul lah. Sana bahasa dia gitu tuan. Macam air 7 UP cap kartun joget tu 7 up. Rokok cap kuda Nabi Camel. Oh. So tu antara apa benda-benda ni benda-benda yang zaman dulu kan pernah. Macam Amirul, tuan membesar macam mana tuan? Saya membesar Bapak tuan kontraktor kan? biasa. Sebab pasal tak dulu kalau orang tu dia kaya dia kontraktor. Tapi sekarang kalau kontraktor kau main keras. Betul kan. Kan? Sebab saya rasa sebab dulu tak ramai orang tahu kan. Yelah, lepas tu bila dah semua orang boleh buat. Yang tak layak pun sibuk buat juga. Macam tuan membesar je ni environment dia. Saya ingat masa saya sekolah bapak saya macam still struggling lagi lah maksudnya. Still struggling nak cari. Tapi tuan pernah rasai lah kesusahan tu? Pernah rasa. Contoh? Sebab saya dulu macam ni tau. Saya sekolah saya tu sekolah elit tapi yang harian. Okay. Biasanya kalau sekolah elit kan asrama. So bila harian ni ramai juga yang macam, sebab kalau kat Terengganu ni kebiasaannya kalau yang geng-geng elit ni kan, yang geng-geng kerabat, orang sama je. So pergi sekolah ni maksudnya yang level kayangan lah. Maksudnya kalau bapak dia setiausaha kerajaan ke, yang pangkat-pangkat tinggi. So kalau pergi sekolah tu macam adalah benda-benda contoh, kalau sekolah orang lain yuran bawah RM100, sekolah dekat sekolah saya yuran 200 macam tu, 150, maksudnya mahal daripada orang lah. So adalah macam ketika rasa macam malu nak pergi sekolah, tak boleh bayar kan. So cikgu tanya, itu cakap minggu Cakap depan ramai-ramai. Kalau 30 student cakap tu. depan. So adalah pernah lah ada perasaan-perasaan tu. Perasaan-perasaan yang kita lain daripada yang lain. Macam tu. Tapi supposedly saya rasa untuk sekarang saya rasa benda tu boost self esteem. Saya rasa benda tu adalah superpower sekarang. Maksudnya dia, cuma dia yang rasakan benda tu adalah satu yang malang. bagi saya benda tu Betul. Setuju. Setuju. Malangnya hidupku. Apa tak, dia bukan gitu Tu kita kan. nak terbalikkan. Dia punya it's bahasa okay. dia orang ni apa hidup aku dulu kan. It's okay kita datang daripada keluarga miskin. Itu It's banyak normal lah. benda-benda yang seronok. Tapi semua cuma itu kan. All the sad stories tu dia akan jadi happy story kan, fun story
kalau orang tu sukses kan. Kalau orang so wajib orang tu kalau dia ada set story pasal kecil dia kena sukses. Kalau dia tak sukses, Itu yang orang tu cerita, aku dulu susah. Sampai sekarang susah. Aduh. Okay guys, so tapi sebenarnya yang paling mustahak sekali adalah